Assalamualaikum Zainah Buyung, Hanisa Syafi'i, Nur Alis, Nur Zarinawati, Muhammad Ghulam. Minta maaf lambat hari ni. Kak Jamilah Osman. Alhamdulillah. Pagi-pagi dengan Ustazah bersin dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habak baik Kak Jamilah Osman, Cik Siti Atikah Tukimin, Kak Siti Rohana, Hasnah Mat Isa, Mas Lizah Bagiran, Nurul Iziah Rahiman. Pertama kali Ustazah sebut ni. Syarifah Hasna, Kelang Hujan Lebat, Allahumma sayyiban nafi'an. Ida Najwa, Suhana Adris, Zariah Nazir, Bakung Biru, Masya Allah, Wagina Sikun, Siti Nur Rahmah, Siti Aisyah Yahya, Nuriyah Sahid, Zainul Hadi. Sakno nak habiskan ayat panah ni. Itulah Kak Hasna. Baling banjir lagi, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Yun Taslim, Adawiyah Kasim, Masya Allah. Adawiyah nak pergi Korea, tapi ustaz tak nak kena PCR. Macam mana tu? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Ratib NS Ratu Stars. Salam bahagia Fatimah Omar. Fatimah Omar yang ni duk mana? Kita ada banyak Fatimah Omar sebenarnya. Subhanallah. Minta maaf. Tak hajat minum pun. Johor pun banjir betul dekat Hospital Sultanah Aminah. Hospital sibuk antarabangsa, mereka kata. Masya Allah. Lambat Rukiah Jusoh. Saya banyak sangat hal pagi-pagi begini. Maklumlah ada tetamu kan. Cewah, macamlah kita yang sibuk. Ustaz dah ada geng. Ustaz Rahman lah. Kak Yanti bukan Ustaz Rahman. Kak Yanti tak jumpa. Tak apa tamu saya. Sebab nanti akan jumpa pada bulan 8. Bulan 8 lah ni. Alhamdulillah. Wati Nurseri. Gambar Ustaz dengan Ustazah. Ayo. Ni orang baru ni tak tahu. Anak buah hadiahkan masa anniversary yang ke-19. Comel kan anak-anak buah ni. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Comel-comel komen-komen anda ni. Subhanallah. Terima kasih yang hantar bintang-bintang. Amin Syarifah Mansur, terima kasih. Masya Allah. Rahisun Jelani, Azlina Amir, terima kasih 100 tas. Raizah Awang Hamad, Siti Hazila, Nur Azlina Musa, Zeti Akhtar Salim, Kamsiah Naim, Hamizah Sarni, Nur Alis, Cik Gujah, apa khabar Cik Gujah? Siti Rosnah Bakar. Kak Asna ni cerita pasal pisang goreng panas-panas pula dah. Kita macam biasalah pagi-pagi duk perangat karipap sokmo-sokmo. Campak je dalam air fryer. Kenyang lah Ustazah lepas subuh tu je. Jangan je rezeki. Salah, Masya Allah. Sri Rohayu. Jom jumpa Ustaz. Dah bagi, dah siap full itinerary. Mutawifnya hari ni adalah Ustaz Azwan. Tapi macam itulah kan sahabat-sahabat. Yang penting kita dapat saling doa mendoakan walaupun tak dapat bersama. Hanibi Razid. Wah, jarang I sebut nama you.
Wati Nurseri, orang baru tapi selalu join live Ustazah. Bagus. Iriani Muhammad, Masya Allah, betul. AV cantik lah sebab mata I terpaksa dibolatkan gini. Subhanallah. Zaini Abdullah, orang baru juga ya. Nur Suhana Jais, Rosaniza Abdul Raji, Zabidah lajunya nama. Subhanallah. Kak Asnah, Hanisa Syafi'i, nak hantar mai pisang goreng panas sampai kat Keramat, jadi tak lalu dah Ustazah nak makan. Sejuk kong. Subhanallah. Nur Azian Mamat 100 stars, thank you. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Umi Badaria Rahman baru muncul. Saya pun baru muncul, Umi, Masya Allah. Konon-konon sibuk lah pagi-pagi, konon-konon. Lepas tu saya tersenyum, orang tengah baca doa, dia pergi tanya soalan, pagi ni Ustazah tak makan kari pap ke? Sahabat Latahzan dah tahu kan, itu je lah kesempatan Ustazah. Malu-malu miau kan. Bukan tak boleh nak makan yang lain, sebab tengah hari nanti dah memang confirmnya makan. Ada makan tau, bukan Ustazah yang masak kat rumah, tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amboi, Munirah Draman kemain lagi dia. Munirah Draman tak mau jumpa ke Ustaz Rahmannya? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabat Nur Asma, apa khabar? Apa tadi nak cakap? Lucu orang tanya pasal Ustazah hari ni tak makan kari pap ke? Nampak sangat tiap-tiap pagi kan. Pipi pun dah macam kari pap dah, Masya Allah. Ambil yang mudah lah sahabat-sahabat kan. Pagi-pagi saya tak boleh, pagi saya tak boleh. Kecuali kita niat puasa kan. Ajaib kuasa Allah. Bila kita niat puasa tu, sampai pukul 11-12 pun tak ketak badan. Tapi bila tak makan pagi sebab tak sarapan, ya Allah, saya tak boleh menggigil. Itu yang saya perasan lepas saya buang empedu tu. Masya Allah. Memang kena makan pagi seawal lepas subuh. Kalau dah lewat daripada 8.30 tu memang dah ketak. Tak apalah, apa pun yang ada. Kadang-kadang paling dah tak ada benda pun, Ustazah ambil kurma 3 biji. Lepas tu Ustazah minum ayak lah gitu. Tuan Haji Hashim Yahya, terima kasih bersama-sama kita. Masya Allah. Betul, Cik Rodiah Syarif. I macam tahu je kita makan kari pap siapa, Cik Rodiah Syarif. Masya Allah. Subhanallah. Siapa pula yang kata Munirah Draman sentiasa ada di bibir Ustazah? Semua ada. Haliza Hamzah ada. Zainah Buyung ni paling saya syok. Sebab kan selama ni saya kata nak sangat jumpa Zainah Buyung. Dah jumpa dekat Soromban baru ni. Masya Allah. Wah, Rosa Gunting kirim salam bah, sama itu anak bujangku Daniel. Subhanallah, insya-Allah bakal ulama dan umara di Sabah, Malaysia, dunia khususnya. Amin. Kita sama-sama sahabat-sahabat. Kak Nur Asmal Lud, jom datang KL, kita jumpa mutawif kita Ustaz Rahman. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Aisyah Zakaria, kaifahal? The power of niat kan. Kifli Zul, betul. Siti Atikah Tukimin, subhanallah. Sanimah Haji Jamin, Hawa Karim, Zarina Abdul Rashid, Siti Hajar. Saya ada jumpa seorang makcik ni dekat masjid mana saya tak ingat. Dia kata kat saya apa, sukalah dengan live Ustazah. Lepas tu saya kata, kenapa cik? Lepas tu dia kata, sebab Ustazah sebut semua nama anak-anak murid Ustazah. Saya kata lepas tu saya cakap kat dia, yelah cik, yang disebut. Yang tak disebut, kalau nak sebut semua, pitam saya cik. Macam tu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi comel-comel lah makcik-makcik kat masjid ni. Suka saya kalau dalam sehari tu tak jumpa makcik-makcik masjid, saya rasa macam, alah rindunya nak pergi masjid, rindunya. Kerinduan kita kepada masjid ni sahabat, tergantung kepada kebiasaan kita kan.
Semalam saya ambil sahabat Ustaz Rahman ni, dia lahir kat Mekah. Walaupun dia bukan bangsa Arab sebenarnya. Sebab mak dia orang Patani, bapa dia orang Lombok. Patani dengan Indonesia lah. Tapi sama-sama hijrah ke Melaka. Akhirnya anak-anak semua lahir dekat Mekah. Hijrah ke Melaka pula dah. Hijrah ke Mekah. Akhirnya anak-anak semua lahir kat Mekah. Jadi Ustaz Rahman ni memang Ahlul Mekah lah. Kan memang orang dia lah asal Mekah. Mak ayah dia bukan asal Mekah. Jadi semalam sebab dia tahun ni tahun pertama kali dia taklid haji. Jadi dia kata saya mengambil peluang ni untuk bersilaturahmi. Kan dia nak pergi dekat sebelah mak ke ayah dia yang Indonesia. Dia pergi daripada Jeddah, dia terbang ke Jakarta. Lepas tu dia pergilah Kalimantan, dia pergi mana entah kampung-kampung yang ada sakit-baki saudara mara bapak dia kan. Dia pergi. Lepas tu semalam dia fly dari Jakarta lah. Berapa minggu dekat 3 minggu kot dah dekat Indonesia. Musim haji ni lah dia keluar daripada Mekah. Lepas tu lama bertahun-tahun dah dia tak pernah jumpa keluarga dia semua. Jadi dia niat nak silaturahim kan. Dia kata, ya Allah Ustazah, semalam lah dalam tu tenang tau, tenang bila kita berbicara dengan orang macam ni. Subhanallah Ustazah, Allah saya memang tahun ini dia kata saya serah aja. Kalau Allah kata saya masih lagi dengan tugas memimpin haji, saya tak keluar. Tapi saya redha kalau Allah kata tahun ini saya tidak memimpin haji, kerana saya sendiri teramat ingin untuk ziarah, untuk silaturahmi. Dia kata kepada semua saudara-saudara walaupun ibu ayah saya tiada di sana kan. Dia kata okey, barakah semalam lah dia cerita dalam kereta. Kita share sikit sahabat-sahabat, sebab benda ni kadang-kadang kita tak terfikir. Dia kata apa? Saya rasa macam barakah sangat Ustaz. Dia kata benarlah Rasulullah sukakan silaturahmi. Jangan putuskan silaturahim. Biar kita tak jumpa selalu tak apa, tapi di hati jangan ada kebencian. Tu kan sahabat, kita bersembang tak ada benda-benda yang lara sebagainya kan. Bahkan saya duduk belakang, duduk bergaduh kan dia suruh duduk saya belakang, dia suruh saya duduk depan, saya suruh dia duduk depan kan. Saya nak jadi bos duduk belakang. Biarlah dua sahabat ni bersembang kat depan kan. Lepas tu sembanglah kami, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi yang saya nampak di wajah dia tak berapa happy tu, kerana sepanjang dia berada di Indonesia, orang yang bawa dia macam ke rumah apa semua kan, macam jauh lah, rumah tu jauh dengan masjid. So saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, cakap dengan Ustaz, kalau Ustaz nak duduk rumah saya sekarang ni dah jadi macam gudang dah penuh dengan beg-beg umrah, buku-buku semua kan. Jadi Ustaz mungkin selesa, Ustaz dah biasa hidup macam tu, sahabat-sahabat, Ustaz mungkin selesa. Tapi saya nak raikan Ustaz sungguh-sungguh ni. Jadi saya bagilah duduk dekat dengan bangunan dekat Pejabat Al-Fawaz tu. Bangunan Pejabat Al-Fawaz ni boleh jalan kaki ke rumah Ustazah punya surau, boleh jalan kaki ke Masjid Muaz bin Jabal. Dia tengah-tengah, memang dekat sangat lah. Jadi saya tahu roh dia macam tu. Sebab di Mekah dia duduk dekat Bukit Ajiat, naik turun pergi Masjidil Haram tu bukan senang tu kan. Tapi dia jenis sportman kan, dia jalan laju. Dulu-dulu dia macam Ustaz Azwar lah, main bola. Lepas tu subhanallah, dia ceria sangat bila kita hantar dekat tempat penginapan dia tu. Sebab dekat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah, dekat dengan tempat nak solat berjemaah. Masya Allah, saya sudah cukup bahagia kalau gini Ustaz. Saya sudah cukup bahagia berulang-ulang kali. Sebab dia kata, apa sahaja orang pandang buruknya, orang-orang Arab ni contoh kan, orang Arab ni kasar lah Ustazah bla bla bla. Tapi persekitaran yang dia sangat sayang untuk tinggal, dan dia sendiri, saya ni Ustaz sudah berpuluh tahun di Mekah. Saya baru tinggal berapa minggu, saya rindu Ustaz. Saya rindu dengan Mekah. Kenapa? Sebab dia kata suasana masjid, suasana membudayakan Al-Quran. Hatta anak-anak muda di dalam bas, di dalam perjalanan mana Al-Qurannya tak mau ditinggal. Subhanallah sahabat-sahabat kan. Jadi kita nak sebut macam mana lagi, tak ada ketenangan bila mana kita menjauh daripada masjid, bila mana kita menjauh daripada Quran. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut Abu Cik Rodia Sharif berapa umurnya, mana bisa aku jawab. Masya Allah, gak bisa tanya umurnya Cik Rodia Sharif. Dah lah Cik Rodia Sharif tu still available. Oops.
Masya Allah, tabarakallah, seronok kan sahabat-sahabat. Dan kita percayalah sahabat-sahabat Latahzan, saya menyeru dan merayu kepada anda yang mungkin sedang bersedih, yang mungkin sedang bermasalah, tolong sentiasa berusaha untuk memberi gembira kepada orang lain. Walaupun kita rasa macam, aku nak bagi gembira apa? Aku bukan ada duit. Sekarang ni masalah aku adalah aku tak ada duit. Kita merungut-rungut macam tu sahabat. Duit bukan segala-galanya. Kita nak memberi gembira kepada orang bukan mesti dengan duit. Anda fikir macam ni sajalah. Wanita-wanita yang diuji Allah, suaminya tidak menafkahi. Kita yang kena cari sendiri duit. Ada wanita-wanita yang ramai mengadu pada ustazah macam tu. Tapi once suami tu balik dengan senyuman, terima kasih sayang, masakkan untuk abang. Tak lagi, awak masak apa hari ni? Garam tumpah ke apa? Kenapa makanan masin sangat? Cakapnya tengking-tengking, marah-marah. Dah lah bagi nafkah kat aku, tak cakap tengking-tengking. Kau ingat aku apa kan? Macam gitu sahabat. Tapi dah dia tak bagi nafkah, tiba dia bertukau. Bertukau kan. Jangan, kita orang perempuan kalau kita nampak suami kita macam tu, hampa janganlah buang teriak ke bang. Lagi 3 kali Jumaat ke bang. Janganlah sindir-sindir pula. Masya Allah kan. Kita kadang-kadang, Allahumma salli ala Muhammad. Saya ni kuah Kaabah dah boleh masuk je semuanya tu. Oi, tak sabar. Merhaba, merhaba. Ya. Ustaz kat mana? Okey lah. Abang? Allahumma salli. Nak suruh habak, bagi tahu dengan jemaah. Bagi tahu dengan jemaah berita terkini daripada Al-Haram. Hijri Ismail dah boleh masuk ke dalam. Ya Allah, permudahkan. Sedihlah nak cakap sahabat. Saya tengah menguruskan jemaah umrah Ogos. Masya Allah, macam-macam. Satu persatu. Ya Allah, hai, kalau ikutkan banyak lagi kerja lain boleh buat kan, daripada nak menyetreskan keadaan. Tapi sahabat, hai Hisham Syam, anda muncul lagi. Dah tertunggak berapa ringgit pula dah. Okey, kita sedang berbicara ya Hisham Syam. Dengar molek deh. Okey, susah macam mana pun kita mulakan dengan memberi kegembiraan kepada orang lain. So bayangkan daripada kita muka com je, ya Allah aku nak keluar jumpa orang dengan senyuman. Walaupun aku sendiri sedang menangis, semoga senyuman aku ni mampu memberi kebahagiaan kepada aura bahagia kepada suasana tu. Cakap yang baik-baik, tanya khabar orang, bersilaturahim. Apa yang ada kat rumah, ya Allah. Ada kitchen. Baiti Abdullah stres je tengok. Ya Allah, ada kitchen, nak bagi kat orang lah. Cannot. This is Baiti Abdullah bahagia. I is sayang sangat-sangat. Contoh kan. Okey, yang mana aku tak sayang sangat? Hok ni lah, aku tak berapa nak sayang. Saya ngajar benda tak betul. Kan? Ni okey lah. Ni boleh lah aku nak bagi kat orang. Kemalianti nak datang rumah ni. Bagi apa saja yang ada. Sahabat, percayalah. Kita tahu orang tu tak perlu sebenarnya. Contoh kan, akak saya tak ada apa nak bagi dekat akak. Mudah-mudahan tisu ni berguna untuk akak. Percayalah Allah akan create satu keadaan sahabat. Kan tiba-tiba dia tengah berpeluh. Berpeluh kan. Tiba-tiba dia cari-cari dalam handbag dia. Ada tisu. Bila masa pula aku masuk tisu dalam beg ni. Lepas tu, ya Allah bang, hari tu ingat lagi jumpa ustazah. Dia tak ada benda nak bagi. Dia bagi tisu dalam handbag dia tu, bagi kat saya. Rupa-rupanya Allah nak wujudkan situasi yang ia sangat bermakna kepada kita. Percayalah, kalau daripada hati yang tulus ikhlas, kita tak sangka benda yang kita rasa tak ada makna ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sangat bermakna kepada dia. Mulakan, please mulakan. Jangan berkeluh kesah, aku tak ada ni, aku tak mampu dah, aku nak senyum pun dah terlupa cara nak senyum. Ubahlah sahabat, kita akan bahagia dengan memberi bahagia. Okey, tak tahu lagi nak pindahkan rasa ni macam mana. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita minta, kenapa Kak Mas Liza Bagiran? Kak Mas Liza Bagiran jangan tulis dalam nota pula, ustazah suruh Hisham Syam dengar kuliah sampai habis. Jangan pula, kan masuk point dalam nota pula. Sekian dimaklumkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey,
Hai Nurwati Makzin, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Hai. Subhanallah. Assalamualaikum, dah bagi salam banyak kali kan. Subhanallah sahabat. Tajuk ni, hari ni saya masuk lambat kita habis lambat sikit lah. Lagipun kelas saya 9.30 di Surau Darus Saadah, Taman Keramat Permai, sangat dekat, jalan kaki pun boleh daripada rumah saya. Sangat bahagia, Masya Allah. Kalau kelas dekat ni sangat bahagia, sebab kita boleh, ialah macam-macam pagi kita boleh buat sebelum keluar rumah kan. Subhanallah. 278. Makin dah dekat dengan stop Kitab Latahzan, I tak nak berpisah dengan you. Memanglah lepas ni kita sambung lagi, tapi tak selalu, tak hari-hari. Okey, saya nak buat pengumuman kepada yang dah mengorder kitab Fasabrun Jamil untuk kesinambungan sahabat Latahzan berkuliah setiap pagi, insya-Allah. Kan, walaupun asalnya dulu saya tak sangka yang saya boleh bagi masa kepada anda untuk setiap pagi, tapi tengok bila kita start je, kita buat je. Ni betul nak cakap je ni Umi Badaria, betul. Start je, buat je. Tengok sahabat, la haula wala quwata illa billah. Allah Maha baik, Allah permudahkan. Walaupun sejujurnya saya rindu untuk bersubuh dengan jiran saya di surau, tapi bila suami saya tengok saya makin bahagia dengan memberi, subhanallah sahabat-sahabat, teruskanlah Latahzan, tak apa. Awak solat dekat rumah je. Bahagia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita ada cara kita pula untuk berjiran macam mana kan, untuk bersahabat macam mana. Subhanallah, bahagia dengan memberi masa saya 1 jam untuk anda setiap hari. Tak tahu nak tukar kebahagiaan ni macam mana. Bahagia. Semoga Allah pandang, tolong bantu dengan doa segala hajat, cita-cita. Hajat dan cita-cita saya pun kebanyakannya semuanya lah, hampir semuanya demi ummah kerana Allah. Demi ummah kerana Allah. Contohnya sahabat-sahabat, semalam saya ambil Ustaz Rahman pergi dekat parking kereta. Masya Allah, Ustazah, ini keretanya Ustaz. Ya betul Ustaz, Alhamdulillah berkat doa Ustaz. Masya Allah, lepas tu dia punya doa panjang dalam bahasa Arab. You apa benda doa kan, sayyarah pun ada ni. Okey, Ustazah, ini kalau ialah dalam bangsa Arab, kalau kita nampak saudara-saudara kita memiliki kenderaan yang boleh dibanggakan, bisa membawa tetamu-tetamu begini, ini doanya yang kita baca. Aku tak larat nak hafal, panjang berbenar doa dia. Kan? Doa bab kereta yang dipandang sebagai nikmat dari Allah. Jadi saya cakap, Ustaz tolong bantu dengan doa. Saya takkan dapat rezeki macam ni kalau saya tak niatkan kegunaannya tu adalah untuk ummah. Sahabat, percayalah, dan kita kena praktikkan. Kita kena praktikkan apa yang kita buat kan. Ya Allah, kereta saya tu dah macam almari pun ada. Almari buku. Kereta saya tu pun dah macam apa. Nanti keluarkan buku, betulkan seat, sahabat-sahabat khidmat, siapa sahaja, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rasa bahagia kalau kereta tu penuh. Dan rasa resah kalau kereta tu kosong. Rasa berdosa dengan Allah kalau dipandang belakang, tak ada orang dan tak ada barang untuk kita manfaatkan untuk ummah. Rasa berdosa sahabat. Jadi bila kita niat macam tu, insya-Allah semoga kita terus berkenderaan bila kita berada di kampung akhirat. Saya tak tahulah nak transfer rasa ni kepada anda macam mana. Percayalah sahabat-sahabat, memberi bahagia anda pasti bahagia. Dan tolong jangan salah faham, hanya orang kaya-kaya je boleh beri bahagia. Tak. Kita ni yang malas untuk mencari kadang-kadang. Hanya orang yang kaya salah. Berapa ramai orang kaya tak bahagia kerana bersifat kikir lagi bakhil. Tapi berapa ramai orang yang miskin, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetapi hidupnya sangat bahagia kerana suka memberi. Memberi apa? Selagi ada kudrat, berikan kemampuan, tenaga dia. Kan? Tahu jiran nak kenduri, PM tepi kah, apa yang saya boleh bantu kat saya kan suri rumah. Kok akak nak isi telur dalam bunga telur ke? Bagi tahu. Kan banyak ni. Kasiah Katie banyak ni. Saya nak bagi 1000 bunga telur. 1000 saya tak larat lah kat seorang-seorang. Saya kan jaga cucu. Akak bagi dekat hantar rumah saya 100. Saya tolong siapkan 100. Nanti petang kalau dah siap saya bagi tahu akak ambil. Saya tak boleh keluar. Saya tak pandai bawa kereta. Kita banyak kekurangan, tak pandai bawa kereta, tak tahu nak bantu apa. Kak, saya nak tolong juga siapkan bunga telur akak ni 100. Kan Kak hantar. Tiba-tiba petang, Kak, dah siap dah Kak 100. Entah Allah mudahkan cucu tak meragam pula hari ni. Telefon ambil. Lepas tu, dia dah ambil tu. Kak, besok hantar lagi 100. Saya bantu siapkan. Ya Allah sahabat, saya dah jumpa orang macam ni.
selagi dia ada masa, selagi dia ada kudrat. Saya kata, ya Allah, aku bahagia berkawan dengan orang macam ni. Walaupun dia bukan orang kaya raya, hantar mai hadiah macam-macam. Tapi lisan dia, Ustazah, apa lagi yang saya boleh bantu? Ustazah, apa lagi yang saya boleh bantu? Masya Allah, ringankan urusan. Nampak orang lalu tepi jalan, Kak, nak pergi mana? Nak pergi masjid depan? Jom, tumpang naik kereta saya. Kita cari sahabat-sahabat. Kadang-kadang kita, alah, yelah, orang tu kaya, senanglah bersedekah. Kamu yang merosakkan mood kamu sendiri. Setan akan, selagi kau tak kaya, macam mana kau nak bersedekah? Bila dah kaya, Quran cakap ni, bila dah kaya, apa setan punya kerja? Tak payahlah bagi banyak sangat. Kau kan nanti anak nak membesar macam mana? Syaitan akan membisik-bisikkan kefakiran apabila sekali kita berniat untuk bersedekah. Jadi jangan tunggu kaya nak bersedekah. Mulakan. Anda akan merasa sepertinya orang kaya bila hari-hari anda memberi bahagia dengan apa cari sekalipun. Kenapa saya cari pula dah apa cara sekalipun? Kenapa Munirah Abdul cakap faham? Sebab dia dah amal. Sebab dia dah amal, sahabat. Pertama kali saya jumpa Munirah. Kan keluar lagi cerita ni. Pertama kali saya jumpa Munirah dengan sopan, malu-malu miau. Malu-malu miau jumpa Ustazah. Goli dan tengok Munirah, weh. Malu-malu miau, tunduk. Kan macam apa Munirah? Apa lembu patah tengkuk pula, dah tak baik samakan Munirah dengan lembu. Sorry, gurau Munirah. Kan sopan. Saya kata, Allah, sejuknya, mata aku nasib baik, aku tak ada anak lelaki, tidak dah masuk Minang tu. Kan sahabat-sahabat, sopan santun. Amboi, Munirah, anda dihadiahi tajaan umrah, tak angkat muka, nangis, tunduk macam nak cium lantai. Lah nak berpisah, sahabat-sahabat. Ustazah, saya tak ada apa, saya tak sangka nak jumpa Ustazah hari ni. Saya tak ada apa nak bagi Ustazah, saya nak bagi lidi ni. Dalam hati aku nak cakap macam mana? Lidi, aku ingat kereta Porsche nak bagi kat aku. Tapi saya terasa sampai hati betapa ikhlasnya dia nak memberi, walaupun lidi ni bukan nama saya. Nama dia, you. Kalau nama dia, maknanya dia sayang tak benda ni? Dia sayang. Tapi dia bagi kat saya sebab dia tak ada apa ketika itu. Saya biasa jumpa kawan-kawan saya kat mana-mana. Ya Allah, aku tak sangka jumpa kau kat sini. Kan, biasa yang ada dalam kereta saya adalah air mineral. Dan saya belajar benda ni, sahabat. Saya bagi, kan. Ya, aku tak ada benda nak bagi kat engkau. Aku nak ajak kau ngeting, kau tak ada masa. Ni, ada air mineral dalam kereta aku bagi kat hang. Dia, ini kisah benar. Masa tu saya pergi Melaka, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba dia telefon, Zah, ya Allah, aku sangkut jam, kau tahu aku dah harga sangat. Aku kata, kat mana aku nak berhenti, aku dah harga sangat. Tiba-tiba aku teringat air kau bagi tadi, ya Allah, terima kasih. Sangat bermakna. Aku bagi air mineral, bodoh je kot. Allah bagikan situasi itu untuk mencantumkan hati kita saling memberi bahagia dan membahagiakan. So sahabat, jangan salah dalam bab rendah diri. Kita kadang-kadang, halah aku bagi lidi, kan sampai rumah tantah dia patah-patahkan. Allah tak tanya, oi, lidi yang orang tu bagi hang patahkan ke hang simpan? Allah tak tanya. Allah tanya, hai, ketika kau jumpa saudaramu, kau hanya fikir apa aku nak bagi. Jadi bila dah bagi, tak payah fikir lagi, lidi aku hari tu dia letak dalam kitab ke dia masuk dalam tong sampah. Itu namanya tak ikhlas. Soal orang tu nak bagi kat siapa, soal orang tu nak patahkan, soal orang tu nak balut kemas, nak bawa tidong bahagia dapat sebatang lidi, itu hal dia. Kita akan penat dan stres bila kita fikir pasal dia. Sebab kita takkan boleh ubah dia. Boleh tak? Aku macam nampak-nampak dalam mimpi aku, lidi aku tu dia masuk dalam tong sampah. Aku nak telefon dia sekarang. Ustazah campak lidi saya dalam tong sampah, kan? Saya ni didatangi mimpi, Ustazah tak menghargai pemberian saya. Ambil balik Ustazah, mai hantar rumah saya kat Terengganu ni. Kau dah kenapa? Allah dah bagi pahala ketika engkau memberi dengan ikhlas. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang Allah hitung sebagai pahala ketika Allah memberi dengan ikhlas, walaupun hanya sebiji kuih karipap. Subhanallah sahabat, ajar anak-anak kita yang kita bawakan nugget 5 ketul kat sekolah. Ini mak-mak zaman sekarang, jangan share dengan kawan. Kita tak tahu kawan tu ada COVID ke, ada H1F1 tu apa? Masya Allah, kata aku tidak cakap. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah,
Jangan share dengan kawan. Ini mama beli Tupperware tahu, bukan Tupperware. Aduh, perangai mak pelik. Kan? Jangan bagi orang pegang beg awak tu. Beg awak tu smiggle tahu, RM500 satu. Anak kita akan belajar. Tapi kalau hantar anak pergi sekolah, buat perangai baik-baik sayang. Jangan gaduh dengan kawan. Tapi perangai yang dia tu, jangan bagi kawan ni. Ni Tupperware, bukan Tupperware. Kau ingat, murah mak beli. Habis duit gaji mak sebulan tau. Ambut. Kita tak sedar. Itu yang anak kita tiru. Lama-lama anak kita bongkak hidupnya. Lama-lama anak kita bakhil. Sahabat-sahabat, siapa ajar kau ni? Mak tak pernah ajar kau kedekut-kedekut ni. Tak sedar itulah perangai mak tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, Allah hanya hitung pahala kita ketika memberi. Jangan kira dah dia buat apa dengan barang yang kita beri. Sebab saya pula contoh Kalsum Aripan. Kita jumpa contoh, alamak aku tak ada apa ni. Aku cuma ada Lidi Munirah Deraman je. Munirah Deraman, jangan pula sahabat-sahabat dirahmati Allah nampak, siapa tadi saya sebut nama? Tukar nama pula lah Aminah binti Hasan Hasan. Saya bagi ni, tiba-tiba Aminah Hasan Hasan pergi masuk kat Facebook pula dah. Bahagianya dapat lidi daripada Ustazah Zai bertulis nama Munirah. Munirah tengok pula dekat Facebook. Kan biasa kejadian begini. Munirah kata, kau hasam punya Ustazah. Aku bagi kat dia, dia pergi bagi dekat Aminah pula. Aminah mana ni? Kan? Kalau aku tahu aku tak bagi kat dia. Cubalah lapang dada, ya Allah. Aku bagi kat Ustazah, aku dapat satu pahala. Ustazah bagi kat Aminah, aku dapat gandaan pahala, ya Allah. Sahabat, hidup ni kita bikin susah kerana kita kecil hati tak tentu pasal. Kita rendah diri tak tentu pasal. Cuba pandang Allah. Allah melihat walau sebesar zarah. Lidi ni kalau kita hitung berapa zarah, sahabat? Allah menilai walau sebesar zarah. Kenapa kita nak rasa rendah diri kalau kita hanya memberi senyuman pada orang walaupun kita dalam kesusahan? Apatah lagi sebatang lidi. Mustahil tak ada ganjaran baik di sisi Allah. Apatah lagi Ustazah, saya ni dekat taman tu, saya dia yang gotong royong cuci jamban saya. Mustahil Allah tak beri ganjaran bila mana hatinya ikhlas. Sekianlah tajuk Munirah Deraman pada pagi ini. Kita masuk tajuk ketenangan hakiki hanya ada di syurga. Hang pare DM Ustazah start lambat tadi, maka kita akan habis lambat. Setengah jam pertama adalah muqaddimah. Sekian dimaklumkan. Baik. Ketenangan hakiki hanya ada di syurga. Oh, sedih dah nak habis dah kitab ni. Sedih lagi, masya-Allah. Subhanallah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Balad ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa tu kalau hadiah kalau tak boleh apa ni? Betul bila makcik saya cakap dia. Apa ni? Subhanallah. Lajunya hangpa punya komen ni. Nak baca tapi tak boleh baca. Syuhada Jaafar, apa khabar? Masya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Balad ayat 4. Okey. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Ayat ni saya baca berulang kali di mana-mana, sahabat. Kenapa Allah guna kalimah insan di sini? Manusia seluruhnya, semua kita. Berapa orang yang menonton hari ni? Hari ni pelik tak muncul. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana nak munculkan dia balik? Sekejap ya. Keluar time lah pula. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa hari ni tak muncul? Saya nak cakap semua kita adalah al-insan. Belum tentu lagi di kalangan kita yang mana al-mu'minun, yang mana al-munafik, kan sahabat? Tapi kita adalah al-insan. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang tanya saat roh di barzah tu pula? Saat roh di barzah bukan buku saya. Jadi bila penulis atau penerbitnya kata buku tiada stok, saya tak boleh nak buat apa, sahabat. Minta maaf ya, yang tanya buku saat roh di barzah tu bukan buku saya, maka saya tak kawal stok. So bila tak ada, sahabat tim khidmat memang akan bagi tahu buku tak ada.
Janganlah WhatsApp sahabat tim khidmat. Takkanlah satu pun tak ada. Mereka nak buat apa? Simpan buku. Sebab mereka tahu lebih baik aku jual. Tak ada. Jadi sebab penulis ataupun penerbit tak hantar stok pada ustazah. Ustazah tolong jual disebabkan ustazah suka isi kandungannya sahaja. Tapi fasabrun jamil. Anda tengok aturan Allah. Ya Allah, sahabat. Aturan Allah maha baik, Masya Allah. Ketika fasabrun jamil ada sedikit krisis, saya fikir tak ada siapa nak menempah. Tiba-tiba sahabat tim khidmat hari ni nak buat packing untuk post. Mereka kata ustazah stok fasabrun jamil habis. Saya kontak penerbit, saya kata tolong hantar lagi 10 bandel ke Darul Fawaz untuk saya sahabat tim khidmat hari ni uruskan pengepusan lah. Lepas tu dia kata ustazah tinggal yang ni sikit je sahabat tim khidmat kata. Jadi saya mohon kalau sahabat tim khidmat kata buku puan ditangguhkan pengepusannya ke minggu depan. Minggu depan, bukan tahun depan. Minggu depan, sabar Sat. Sebab apa? Sebab insya-Allah Jumaat ni baru stok baru sampai. Saya boleh kawal lah sebab tu buku saya sahabat. Tapi kalau buku yang bukan ustazah punya, saya tak boleh nak marah-marah penerbit. Kenapa tak hantar lagi ni? Masyuk banyak ni. Kau dah kenapa? Itu bukan buku kau. Kena faham situasi tu. Jadi maha mengaturnya Allah. Maha baiknya Allah. Dalam pada saya kata orang nak blok ke buku Fasabrun Jamil, tak ada tempahan ke Fasabrun Jamil, habis stok terlalu tinggi. Barulah saya faham. Okey, faham. Patutlah ada orang kata beberapa nama-nama yang memang sengaja mencipta kontroversi, akhirnya nama dia makin naik. Namanya makin naik. Wah, aku tak pernah ada nawaitu macam tu, ya Allah. Siapa suka terlibat dengan kancah fitnah, perkara tohmah? Tak ada siapa yang suka. Tapi kalau Allah berkehendak demikian sahabat, tolong bertenang. Jangan menyalak-nyalak. Jangan kita sampai nak angkat senjata. Jangan jadikan medan Facebook, media sosial ni sebagai kata mengata, umpat keji kan sahabat, balas balik. Itu bukan medan untuk kita bermuzakarah. Ada ruang untuk kita bermuzakarah. Orang alim dengan caranya, orang jahil dengan caranya. Kalau kita boleh berada di pihak orang yang dipandang Allah sebagai tinggi darjatnya, sebagai orang yang ada ilmu, kenapa kita memilih untuk meniru sikapnya orang jahil? Faham Allah maha mengaturkan, Masya Allah. Kita semua insan, Allah yang cop mohor kat sini. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia semua kita berada dalam keadaan susah payah. Ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiti Abdullah, jangan pernah kata takut nak menulis. Kita hanya ketika nak start menulis, aku takut dengan azabmu ya Allah. Bantu aku perkara baik yang aku tulis ni, Engkau pimpin aku untuk aku jadi baik ya Allah. Perkara jahat yang aku cerita ni sebab aku tak nak kawan-kawan saudara mara aku ni terjebak kepada perkara jahat ya Allah. Rasa takut dengan Allah. Jangan rasa takut dengan orang suka tak tulisan aku ni. Kan? Nanti kalau aku tulis macam ni, orang kata macam mana? Nanti orang kata tulis je baik, padahal awak tak baik. Orang tak tahu yang kita on the way nak jadi baik. Tapi jangan pernah perasan baik. Just tulis yang baik-baik. Kerana bagi saya menulis baik sekadar motivasi untuk diri saya sendiri. Kau tak malu ke kau tulis baik tapi kau belum jadi baik, wahai Muzayyanah Abdullah? Maka kalau ada manfaat bagi orang yang baca, mudah-mudahan itu menjadi lubuk pahala. Tapi kalau tak manfaat bagi orang lain, aku yang menulis keluar memori 10 tahun lepas. Aku tulis jom solat di awal waktu, tapi sampai lah ni aku tak solat di awal waktu lagi. Tak rasa kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Subhanallah. Jadi wahai seluruh manusia, sahabat-sahabat dan tahzan yang ustazah sayang kerana Allah, sayang sangat-sangat. Sayang sangat-sangat dengan anda semua yang berpagi-pagian mencari keberkatan ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Bukan ilmu saya. Saya ulang berkali-kali, saya orang jahil. Saya hanya tolong bacakan kerana saya tahu la tahzan boleh memujuk banyak jiwa. Subhanallah. Bayangkan ayat ni saja buat kita bergetar. Okey, sesungguhnya kata Allah, Allah telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Jadi bila Allah kata manusia ni nak keluar daripada perut mak dah susah payah. Duk pusing sana, pusing sini kan.
Tiba-tiba dengar suara daripada luar, push. Macam ada pengalaman beranak je kan. Lepas tu doktor kata, minta maaf encik, kita tak boleh nak selamatkan ni. Kalau lambat je terus kena buat operation ni. Contoh kan, berjam-jam sakit. Kenapa mak berjam-jam sakit sebelum melahirkan? Kerana anak yang nak keluar pun dalam susah payah nak keluar. Dah lahir ingat senang-senang, boleh terus dapat makanan? Tak. Subhanallah, mak yang dalam kepayahan mengangkat bayi diletakkan pada susuan. Subhanallah. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Kemudian belajar merangkak, berjalan bertatih, jatuh, bangkit balik. Apatah lagi setelah kita pergi sekolah, ibu-ibu, kawan kakak tak suka dengan kakak. Tak apalah sayang, yang penting Allah suka. Kakak jadi je orang baik, pasti Allah suka. Bukan jadi mak, mana kawan yang tak suka tu mesti ni mak piat telinga dia. Itu perangai itulah yang anak hang tiru. Kan, pantang anak kena usik, singsing lengan selalu. Tak kira cikgu pun kena serang. Guard yang tak tahu apa-apa kat depan tu pun kena serang. La ilaha illallah, perangai apa mak ayah macam ni. Subhanallah sahabat, belajarlah daripada mak bapak kita zaman dulu. Cikgu, saya serahkan anak saya pada cikgu. Saya orang jahil, saya tak tahu apa, cikgulah yang mengajar. Kalau buruk perangai anak saya, tolong ditegur. Kalau perlu dipukul, jangan patah riuk sahaja cikgu. Jangan sampai saya hantar anak saya dekat hospital. Saya hantar kat cikgu supaya anak saya jadi pandai. Nampak tak? Kita dengar. Saya ketika bapak saya cakap macam tu dengan cikgu, kita dengar. Ya Allah, ini kalau aku balik, aku cakap cikgu aku jahat, aku balik yang kena ni. Tapi mak-mak sekarang, tolong perbaiki sahabat. InsyaAllah jangan kita kata, alah ustazah, kita dah buat dah perangai macam mak bapak kita dulu. Tapi cikgu-cikgu sekarang ni ustazah, kalau kita ikhlas dengan niat kita nak baik, Allah akan datangkan guru-guru yang baik untuk anak-anak kita. Percayalah. Okey, jadi bila kita dah set minda kita hidup ni memang penuh dengan susah payah, sepatutnya kita merasa, yes, aku dapat susah ni. Memang Allah kata hidup ni akan jadi susah payah. Tapi jangan jadikan susah payah itu sebagai satu perkara yang jadikan kita jauh dengan Allah. Terima kasih Allah. Sahabat tahu tak, dalam program Lelahmu Berhujung Syurga, ada seorang wanita duduk depan sekali. Dia cakap dengan ustazah kat depan ni, saya ketagih dengan stres, macam mana nak ubat? Dia bukan kata saya stres ustazah, macam mana nak bantu? Dia ni jenis manusia, dia kata kalau dia tak stres, dia susah hati. Saya kena stres. Untuk saya makin dekat dengan Allah, saya kena stres. Ya Allah, aku tak faham perempuan ni. Jadi nasihatnya, hati-hati. Talbis iblis. Takut iblis yang mempermainkan rasa macam tu. Sampaikan dia minta, bagilah aku kesusahan ya Allah. Ini tak boleh juga, sebab Allah suruh kita jaga diri kita daripada kemudaratan. Faham ya? Lalui saja hidup ini. Ketika berada di atas, kita gembira, memberi gembira. Ketika berada di bawah, sahabat, kita kena lenyek habis. Semoga kita terus bangkit. Walaupun kita tak gembira saat itu, kita mampu memberi gembira pada orang lain. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, bilakah kita mendapat ketenangan? Sahabat, saya merayu anda jangan tak dengar bab ni, okey? Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, bilakah kita mendapat ketenangan? Jawabnya, manakala kamu menginjakkan kakimu di syurga, maka kamu akan merasakan ketenangan. Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya sebut, takkan namanya berjaya selagi tak masuk syurga. Bahasa simple di mulut ustazah kadang-kadang kan, siapa je lah kan. Zain, kau tahu tak dia tu, wah sekarang ni hebat, berada di atas tahta. Orang nombor 1 dekat syarikat ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan ke apa kan. Lepas tu Alhamdulillah, moga Allah makin tambah nikmat dia. Subhanallah, seronoknya, mudah-mudahan terus bahagia sampai ke syurga. Lepas tu kau macam tak kisah je dulu, dia tu kan macam musuh engkau kan. Lah, kita nak kena bagi tahu dengan diri kita sahabat, dia belum berjaya selagi mana dia belum masuk syurga. Kadang tukang hasut kat kita ni, kau tak sakit hati ke tengok dia berjaya? Simple je jawapan ustazah. Kenapa? Dia dah masuk syurga ke? Dia dah masuk syurga. Kau ni kan kalau cakap dengan kau, tak adalah masuk syurga, belum kiamat kot. Tapi dia tu dah kereta besar, rumah besar. Baguslah kita ada kawan macam tu. Kita sepatutnya cemburu, kita belum masuk syurga, dia dah masuk syurga. Kejayaan yang patut kita cemburukan dan kita keluarkan air mata kita kalau kita dah nampak dekat dahi dia ada cop syurga. Faham sahabat?
Kita jangan cemburu, jangan dengki dengan kejayaan orang selagi mana kita belum tahu dia syurga. Kita hari ni duk streskan diri kita, kenapa dia boleh kaya padahal dulu SPM dia 10E, aku 10A, miskin je kot. Itu yang setan duk rasuk kita. Nafsu kita selalu berada di atas. Kesilapan ini kita yang cari. Kesusahan ni kita yang cari. Kita boleh bahagia, kenapa kita cari susah? Kalau orang mengadukan kadang, ada orang cakap, Ustazah, saya sakit hati lah Ustazah. Orang cerita kat saya kan bercerai dengan lelaki saya tu. Kan? Lepas tu, itulah orang yang rampas lelaki saya daripada tu sekarang dah hidup kaya raya dengan bekas suami saya. Geram. Masa hidup dengan saya dulu tak ada pun kaya raya macam tu. Ya, ada orang cakap macam ni. Kenapa kak susah hati sangat? Dia dah masuk syurga ke? Kan? Geram je kita ni. Aku ni banyak lagi raja lain. Dia ajak aku pergi ngumpat orang tu, ngumpat orang ni. Dia dah masuk syurga. Tak adalah masuk syurga Ustazah, dunia ni kot, bukan akhirat. So kita terus je lah bermatlamat akhirat. Pastikan diri kita syurga. Macam mana nak masuk syurga kalau perangai duk dengki kat orang gini? Macam mana nak masuk syurga kalau tengok orang senang, engkau yang susah? Macam mana nak masuk syurga kalau engkau tengok orang susah, engkau bersenang-senang? Kau takkan syurga, sahabat. So tolong patri dalam minda kita ni, aku nak masuk syurga kerana itulah kejayaan yang paling indah. Faham? So selagi belum ke syurga, jangan ada benci, jangan ada dengki, kerana akan buntu jalan kamu untuk ke syurga. Raikan kebahagiaan orang. Orang cerita kat kita, orang share kat kita, alhamdulillah. Kalau tak cerita, tak share dah, hak dia. Dia tak nak bagi kat aku, apa yang aku nak marah-marah sangat? Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong. Sebab kalau orang tanya, Ustazah macam ni, Ustazah boleh relax je? Lah, jawapannya sebab kita nampak matlamat kita, kita nak rebut syurga. Jangan cakap je syurga ni. Beria-ria cakap sebab kesian. Orang selalu cerita syurga, syurga, syurga. Macamlah kita bersungguh-sungguh nak merebut syurga. Kita kurangkan bercakap tentang syurga, tapi banyakkan jalan-jalan untuk menuju syurga. Faham ya sahabat-sahabat? Banyak sangat orang yang tersilap. Syurga, 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 tapi nak bersenang-senang. Hei, dunia ni tempat berpenat. Tidak ada waktu istirahat sebelum di syurga. Tidak ada waktu istirahat sebelum di syurga. Allahu Akbar. Saya kalau baca ni sahabat, saya rasa malu untuk berehat-rehat. Saya rasa malu untuk tak rasa penat di dunia. Faham tak? Ya Allah, aku penat dengan segala masalah di dunia. Pujuk hati. Ya Allah, mudah-mudahan dengan penat ni aku istirahat kat sana. Tapi aku kena ikhlas menerima penat ni, ya Allah. Kalau aku tak ikhlas, hanya nak cerita kat Facebook je kan. Dan penat 50 kg penat hari ni. Ada orang kisah dekat kau punya penat. Tak ada siapa kisah. Kita semata-mata nak ajak orang penat berjemaah. Penat kerana memburu redanya Allah. Bukan penat. Apa penat? Dunia ini lahwun wala'ibun. Lahwun tempat permainan kanak-kanak. Kanak-kanak penat juga, tapi sebab penat main. Dapat manfaat apa? Tak dapat manfaat apa. Tak apalah kanak-kanak. Kalau bapak kanak-kanak asyik nak main je, layak ke tidak jadi manusia? Tak layak. Kita ni tak layak jadi kanak-kanak yang hanya seperti hidupnya main, penat. Kan dah balik, penat baru balik. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Kenapa mana anak kita yang tidur bang penat? Penat buat apa? Main lah bang, apa lagi? Bukan ada benda manfaat. Memanglah budak suka main. Sahabat, yang mana anak kita remaja pula dah pukul 12 malam tak balik lagi. Biasalah bang, budak-budak remaja. Wala'ibun. Lahwun wala'ibun. Tempat permainan dan sendegurau. Siapa yang kerap bersendegurau? Yang suka nak berhibur? Budak remaja. Kita dah remaja purba ni nak berhibur lebih-lebih lagi ke sahabat? Nak bersantai-santai, nak berehat-rehat lagi ke? Kubur tu dah dekat sangat melambai-lambai kita. Kenapa kita nak jadi orang yang lahwun wala'ibun? Hanya hidup di dunia ni bermain dan bersendegurau. Kita ada matlamat. Matlamat kita akhirat. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kitab ni kata tidak ada waktu istirahat sebelum di syurga. Jadi kalau orang mengadu pada Ustazah, Ustazah saya penatlah jadi isteri yang taat. Ya Allah, semoga diganjari syurga sahabat. Apa lagi kita nak cakap? Tolonglah pandang syurga tempat istirahat. Ustazah ni syurga, syurga. Dan kau kan yang nak syurga. Kita together nak syurga kan? Subhanallah.
Ustazah saya letih, orang tak faham. Allah bagi anak saya OKU. Penat Ustazah jadi anak OKU, jaga anak OKU. Saya tahu awak penat. Dan Allah tahu awak mampu. Sebab tu Allah tak bagi kepada orang macam saya. Saya diuji cara lain, awak diuji cara lain. Selamat berpenat-penat untuk kamu beristirahat di dalam syurga. Tolong pandang matlamat ini sahabat. Atas setiap penat, lelah dan susah payah kita, tolong pandang. Ya Allah, kalau ini boleh gantikan dengan istirahat dalam syurga, tolong ajarkan aku kuat ya Allah. Tolong bagi terus aku semangat nak terus hidup memandang akhirat ya Allah. Pujuk hati diri sendiri, kita akan kuat. Tapi bukan mengeluh kepada orang yang kadang-kadang sahabat menambahkan kita resah gelisah. Kadang-kadang kau kalau ada anak macam tu, nanti bila tua siapa nak jaga kau? Kan sahabat-sahabat, anak kau tu OKU, siapa nak jaga kau nanti? Allah, ingat Ustazah tak pernah rasa. Ustazah banyak-banyak sangat harta pun, siapa nak jaga Ustazah bila tua, anak tak ada kan? Allah jaga saya. Allah akan datangkan orang yang baik-baik. Stop. Subhanallah sahabat-sahabat, kita akan rasa sejuk di hati. Kau tak pernah sia-sia dalam memberi takdir. Engkau tak pernah zalim dalam menuliskan apa sahaja dalam kehidupan aku ya Allah. Engkau yang terbaik ya Allah, maka Engkau akan berikan aku yang baik. Sangka baik dengan Allah. Yang ada di dunia ini hanyalah gangguan, kebisingan, fitnah, peristiwa-peristiwa yang mengerikan, musibah dan bencana, sakit, kesedihan, kegundahan, kedukaan dan putus asa. Sahabat yang sering terganggu, bising anak-anak saya ni Ustazah, saya nak baca Quran pun susah. Ustazah saya dilanda fitnah Ustazah, peristiwa itu, peristiwa ini. Saudara-saudara kita dekat Baling, Kampung Iboy, banjir lagi sahabat. Tak menangis ke kita tengok? Semalam yang saya cerita kapal pesawat ringan terhempas, rupanya seorang dah disahkan meninggal, dah dikebumikan pun. Bapa kepada anak murid kawan saya di Semenyih. Masya Allah sahabat, meninggal. Dia kata, ini masih tak reti bawa kapal terbang. Hei, orang hebat tu, yang bukan tak biasa dengan kapal terbang. Tapi Allah takdirkan kematiannya. Peristiwa-peristiwa yang mengerikan, musibah, bencana, kesedihan, kegundahan, kedukaan, putus asa. Semua ni Allah berkehendak. Kita penat dengan semua ni. Pandanglah syurga tempat istirahat. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu syair mengatakan dunia ini diciptakan dengan penuh kekeruhan, sedang engkau menginginkannya bersih daripada kekotoran dan kekeruhan. Kita nak bersih dunia ini sahabat, dengan kita mesti bersih untuk berada di tempat yang paling bersih, itulah syurga. Kan? Kita dah tahu dunia ni kotor. Ustazah saya tak sangka Ustazah BFF saya tu Ustazah cantas rezeki saya. Saya tak sangka dia khianat pada saya. Biasa, ini dunia. Penuh dengan fitnah, penuh dengan tipu daya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suami pada bos akak yang selamat. Ya Allah Tuhan. Kan sedih. Subhanallah, muka surat 602 Asia. Ya Allah. Seorang teman kuliahku, ni Dr. Aida Al-Qarni punya cerita. Seorang teman kuliahku dari Nigeria yang dapat dipercayai menceritakan kepadaku bahawa ibunya membangunkannya di penghujung malam hari. Maknya suruh qiyamul lail lah kot. Budak remaja kan, tengah belajar lagi. Lalu dia berkata, budak ni berkata, kawan Dr. Aida Al-Qarni berkata, wahai ibu, saya ingin ketenangan sebentar. Apa jawab ibu? Ibu yang salehah, ibu yang penuh ilmu, percayalah, saya tidak membangunkanmu kecuali agar engkau dapat tenang. Wahai anakku, jika engkau telah masuk syurga, maka tenanglah engkau di sana. So, selagi belum masuk syurga ibu, kita kadang-kadang dah lah bang, tak payah kejut anak kita tu penat tu. Malam tadi dia baru balik, study sampai hujung malam. Sian bang, tak payah kejut. Sekali je kot tak sembahyang subuh, takkanlah Allah nak marah bang. Itu orang yang jahil. Kau ingat Allah tu apa? Kau boleh, alah ya Allah, takkan tak ada diskaun kot. Sekali je tak sembahyang subuh. Ya Allah, kau berani cakap macam tu dengan bos engkau? Kau berani cakap macam tu dengan Agong? Gong, takkanlah Gong. Kan, takkan macam tu. Kan cakap, bos, takkan tak boleh bos. Cutilah lagi bos. Kau nak cuti kau berhenti tak kau? Kalau kau asyik nak beristirahat di dunia, silakan.
Tapi sudah tidak ada lagi istirahat di akhirat yang abadan abada. Tolong sematkan ni dalam kepala sahabat. Ilmu ini teramat mahal. Kalau kita faham dunia ni tempat berpenat, akhirat tempat istirahat, Masya Allah, kita takkan merungut dengan segala lelah. Bahkan kita boleh berterima kasih dengan segala penat yang ada di dunia ni. Subhanallah. Kerana kitab tafsir Al-Azhar yang Ustazah baca, mengalir air mata Ustazah. Ya Allah, di sana ada diceritakan satu ayat dalam Quran yang orang dalam neraka bertanya, macam mana mereka boleh berehat-rehat di dalam syurga sedangkan kami diazab? Tanyakan kepada mereka, kami dulu banyak menangis di dunia, kami dulu banyak berpenat di dunia, tapi dalam penat dan tangis kami ni kami serah kepada Allah. Kami redha kepada Allah. Kami tahu bukan siapa-siapa yang bagi, tapi Allah yang berkehendak aku jadi macam tu. Aku dulu pun diuji, kata ahli neraka. Tapi bezanya aku dengan kamu, aku tak redha. Aku tak terima apa yang Allah bagi. Aku memilih untuk istirahat di dunia. Aku cepat putus asa, aku cepat penat ketika di dunia. Aku faham. Sekarang aku minta balik kepada Allah. Aku nak balik ke dunia untuk aku betulkan balik. Bahkan mereka nak balik ke dunia hanya nak minta diuji oleh Allah. Subhanallah sahabat. Orang dalam neraka berkeluh kesah tiap saat, hanya minta balik ke dunia. Aku nak minta diuji, supaya dengan ujian tu aku redha, aku menangis kerana-Mu ya Allah. Itu rupanya yang orang syurga perbuat. Hari ini mereka berketawa riang, mereka berehat-rehat di dalam syurga. Ya Allah, kalau kita dapat nampak benda ni sahabat, kita akan terus fokus, aku nak berehat dalam syurga. La ilaha illallah. Adalah Masruq, salah seorang ulama salaf, sering tidur dalam sujudnya. Maka murid-muridnya berkata kepadanya, apakah engkau sedang menenangkan jiwamu? Jawab Masruq, saya ingin menenangkannya. Makna terlalu panjang dalam sujud, maksudnya tak penat ke? Lama-lama dalam sujud, sekejap-sekejap sujud, maksud dia sekejap-sekejap solat, sekejap-sekejap solat kan? Sebab hanya dengan itu caranya mendapat ketenangan. Melihat balasan yang Allah beri ganjaran, sahabat. Sesungguhnya orang-orang yang memburu ketenangan dengan meninggalkan yang wajib. Dia nak tenang, tapi dia tinggalkan yang wajib. Masya Allah. Saya rasa ketika berbicara sembang ajak Ustaz Rahman makan semalam, mana bisa mau tenang Ustazah kalau kita tidak dekat dengan Tuhan kita? Faham tak sahabat? Very simple. Sambil makan ikan siagap 3 rasa, Masya Allah, tapi dapat ilmu. Tak rugi kita berduduk sebelah orang soleh, sahabat. Tak rugi kita duduk sebelah orang alim, walaupun dalam gurauan di situ ada nasihat. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memburu ketenangan dengan meninggalkan yang wajib. Aku nak tenang, tapi yang Allah wajibkan kau tinggalkan. Kau ingat kau boleh beli tenang dekat pasar Datuk Keramat ni? Tak ada jual tenang kat KLCC, jual tenang dekat pasar Lambak, tak ada. Kau kena cari tenang tu dengan jangan tinggal perkara yang wajib. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sesungguhnya mempercepat azab dalam erti yang sebenarnya. Ketenangan itu justru ada dalam pelaksanaan amal, kebaikan dan manfaat yang menyeluruh. Dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mendekatkan, kita nak jadi manfaat waktu. Kan Nabi dah bagi tahu yang terbaik di kalangan kamu adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kita, siapa nak kena tolong dia pula? Pasal apa nak bersusah payah pasal dia? Bila masa dia tolong kita? Tak payah fikir bila orang baik kat kita. Tapi Allah tanya bila kita banyak buat baik pada orang lain. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebutkan macam mana? Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak tenang, jadilah manusia yang banyak memberi manfaat. Macam mana nak banyak memberi manfaat kalau perangaimu malas? Kita kena ada kerajinan. Ustazah, saya pernah ditanya, macam mana cara nak jadi rajin? Ustazah kata buang malas. Ustazah, macam mana kita tak nak jadi orang malas? Kena rajin.
Dia tak ada jawapan, sahabat. Tak ada jawapan. Simple word, tapi kenapa susah sangat jawapannya? Kamu tak berperang dengan nafsu kamu. Siapa yang nak berperang dengan nafsu kita? Abang, sempena hari jadi saya hari ni, tolong perangkan nafsu saya ni. Macam mana yang abang tak nampak nafsu awak yang? Tak payahlah bunga-bunga, kereta limuzin semua. Abang tolong perangkan nafsu saya ni. Macam mana yang abang nak perangkan nafsu awak ni? Awak ni kalau abang suruh jadi isteri soleha, awak tak apa-apa dibuatnya. Kan sahabat-sahabat? Macam mana yang awak ni dulu kini selamanya pergi je majlis ilmu, tapi tengking-tengking suami nombor 1 yang? Macam mana tak tengking? Ustazah dia pun tengking kita. Silakan. Pakat bergaduh lah hangpa. Aku takkan jadi Khadijah Al-Kubra kalau lakiku belum jadi Rasulullah. Kau ingat ada? Akan lahir lagi Muhammad yang kedua. Takkan ada. Suami kita memang penuh kekurangan. Pasangan kita memang penuh kekurangan. So macam mana kita nak dia berubah kalau kita tak berubah? Mulakan dengan kita. Ini kemain. Belajar, kemain, tulis pagi, petang, siang, malam. Hebat akak datang majlis ilmu. Yelah Ustazah, ni preparation. Bila suami saya dah jadi Saidina Ali, saya akan terus amal semua ni sebagai Fatimah Az-Zahra. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akak kena jadi Fatimah Az-Zahra, insya-Allah suami akak menyusul sebagai Saidina Ali. Tak Ustazah, dia kan pemimpin keluarga. Dia harus, saya tak sabar ni, tunggu dia jadi Saidina Ali. Dia hadir majlis ilmu banyak macam akak. Tak langsung Ustazah kerja tidur je kat rumah tu. Memang lagi lambat lah dia nak jadi Saidina Ali. Akak kena mulakan jadi Fatimah Az-Zahra. Kan akak yang datang majlis ilmu ni. Kita komplain orang sahabat. Komplain. Saya kalau suami saya tak jadi baik, macam mana saya nak baik Ustazah? Kalau suami saya tak pimpin anak-anak saya solat, macam mana saya nak ajar anak saya? Dia kan suami. Memang selama-lamanya lah takkan jadi Fatimah Az-Zahra dan Saidina Ali. Kan? Letih lah nak layan sahabat-sahabat. Letih nak layan. Macam mana Ustazah saya nak jadi baik? Suami saya bukan orang baik. Anak saya bukan orang baik. Mak ayah saya bukan orang baik. Selamat meratib macam itulah sampai kiamat. Kita kena mulakan baik. Noktah. Tak ada siapa yang boleh bantu diri kita sendiri. Faham sahabat-sahabat dalam hati Allah? Nak kena bulat mata lagi. Tak tahu dah nak kata macam mana lagi dah. Duklah datang ke Ustazah. Macam mana Ustazah? Saya dah penat dah buat baik. Hai, dah mati ke? Ustazah tak nampak ke saya hidup ni? Jadi kalau belum mati jangan cakap penat. Memang hidup ni penat. Kau cakap penat tak ada siapa nak layan. Lau kana bainana al-habib. Lagu tu nak bagi tahu, nak habaq kat kita. Kalaulah Rasulullah masih ada, tengok perangai hang macam ni, penat. Apa Nabi cakap? Hai, ingat hang seorang penat, aku tak penat. Cubalah baca sirah Nabi. Nabi jauh lebih penat daripada kita. Tapi kat mana rungutan Nabi? Tak ada. Sebab tu diganti dengan jaminan syurga, sahabat. Jauhnya kita dengan mereka. Allahu Akbar. Sesungguhnya orang-orang yang memburu ketenangan dengan meninggalkan yang wajib, sesungguhnya mempercepat azab dalam erti yang sebenarnya. Hang yang cari azab. Faham tak maksud? Hang tinggalkan yang wajib, sebab tu hang dapat neraka yang diawalkan. Ustazah, gaji saya banyak kot, tapi tak cukup je. Itulah azab. Ustazah, saya ni rasa semua dah okey, tapi kenapa anak saya degil sangat? Sahabat, itulah azab. Kita tak nampak azab yang diawalkan. Maka taubat lagi, amal salihat lagi tanpa penat. Ketenangan itu justru ada dalam pelaksanaan amal kebaikan. Mu buat baik, pasti mu tenang. Mu buat jahat, macam mana nak tenang? Masya Allah. Dan manfaat yang menyeluruh akan kita dapat. Dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang kafir menginginkan kehidupannya dan ketenangannya hanya di dunia. Hanya di dunia. Sesungguhnya orang-orang kafir menginginkan kehidupannya dan ketenangannya hanya di dunia. Siapa sahaja yang rasa nak bahagia selamanya tanpa penat di dunia, tanya pada diri, hang kafir ke beriman? Orang kafir je punya mentaliti, aku nak senang, tak kira lah haram ke apa ke aku nak buat, yang penting aku senang. Senang yang macam mana sahabat? Adakah senang yang begitu yang kita nak? Senang yang tanpa redanya Allah?
Sahabat-sahabat dirahmati Allah, oleh sebab itu mereka berkata sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah. Kata Allah apa? Rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Allahu Akbar. Wahai Tuhan kami, berikanlah segera bahagian kami sebelum hari perhitungan amal. Orang kafir memang nak benda semua cepat. Ustazah, kenapa doa saya tak dimakbulkan? Kenapa ada orang yang doanya dimakbulkan? Tanya je lah, engkau Asiyah ke Fir'aun? Doanya Asiyah tertangguh sehingga dia dibenakan sebuah rumah di syurga. Doanya Fir'aun belum petang, dia minta pagi tengah hari dah dapat. Sebab Allah dah kata dunia ni memang untuk manusia macam Fir'aun laknatullah. Tapi tengok bagaimana Allah nerakakan dia. Tapi dunia ni tempat untuk berpenat. Penangguhan itu tanda kasih sayangnya Allah. Tanda cara Allah memperkenalkan dirinya. Ujian yang aku beri tanda aku dekat dengan kau. Tanda aku suka dengar rintihan kau. Tanda aku nak dengar doa-doa kau lagi. Tanda aku nak tengok engkau sujud lama kepada aku. Tapi orang yang aku biarkan, itulah dia istidraj. Allah jauh dengan dia. Subhanallah, menurut beberapa ahli tafsir, maksud ayat ini ialah bahagian harta dan rezeki buat kami sebelum hari kiamat, bukan azab. Faham ya sahabat? Sebab tu jangan terpesona dengan kesenangan dunia. Bestnya Ustazah TikTok je, dapat rumah banglo 3 tingkat. Bestnya Ustazah telanjang sana, telanjang sini, dah boleh beli kereta sebiji, kereta mewah berbiji-biji lagi. Kau cemburu dengan orang macam tu, pelik. Kalau kau orang beriman, kau tak cemburu dengan orang macam tu. Lalulah dekat Facebook kita, hadoku kisah. Tak kisah aja. Nanti apa yang tiba-tiba tengok Facebook hadoku kisah. Tak ada apa bang. Kan? Sebenarnya tengah rawat diri. Macam mana dia ni tak semayang tapi boleh dapat rumah besar macam ni. Aku akan dapat lebih besar daripadanya ke akhirat ya Allah. Syaratnya jangan berpisah dengan yang Allah wajibkan. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-Insan ayat 27. Inna haulai yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, menyukai kehidupan dunia ini. Orang kafir yang suka kehidupan di dunia. Orang akhirat, orang yang pandang akhirat, orang beriman, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dunia ni seadanya saja. Saya kemarin program Lelahmu Berhujung Syurga. Saya bukan pergi dengan Jaja, balik bukan dengan Jaja. Sahabat pergi Ustaz Azwan hantar, balik Ustazah Azila. Jom Kak Long balik dengan saya. Alhamdulillah, saya sembang. Duduk sebelah orang yang ada ilmu. Kak Long sembang, macam-macam sembang kan. Kak Long kadang-kadang Ila rindu sangat suasana Ila sakit. Tahap kanser tahap 4. Kemo dan kemo yang sakitnya Allah je yang tahu. Kadang-kadang rindu dengan suasana tu. Kenapa sayang rindu dengan suasana tu? Terbayang-bayang saat itu dah tak fikir dah baju-baju lawa aku dalam almari. Dunia ni tak fikir. Di lisan dan hati ni, ya Allah, kalau aku mati nak mati dengan iman. Aku nak mati dalam berzikir kepada Engkau. Aku nak mati dalam mengesahkan Engkau, ya Allah. Aku redha Engkau bagi sakit ke aku ni. Ratapan menyebut nama Allah ketika itu sangat lazat. Kerana minda dan jiwa kita sedang kosong daripada segala hal dunia. Anda rasakan ratapan dan doa-doa anda ketika di Baitullahil Haram. Ketika di dalam Masjid An-Nabawi, rasakan. Sebab kita tahu, kita dah set minda kita, kita dah cuti daripada kerja, anak-anak, keluarga dah tahu kita berada di Tanah Suci. Itu rahsia ketenangan. Bukan kerana anda duduk dalam Masjidil Haram. Anda duduk dekat masjid rumah anda pun anda boleh dapat tenang. Kalau kita kosongkan minda kita daripada memikirkan dunia, hanya memikirkan akhirat. Dapat nampak ya sahabat-sahabat? Jangan salahkan imam masjid rumah kita ni bukan sedap bacaan dia. Cuba tengok imam Masjidil Haram. Ada je imam Masjidil Haram yang bacaan dia tak sedap kan? Oh Ustazah, bila nak dapat imam Sudais ni Ustazah? Kenapa imam tua tu? Oh, tak sedap lah Ustazah. Tak sedap pun kena solat juga. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab bukan suara imam yang buat kita tenang. Bukan Masjidil Haram yang buat kita tenang. Kerana kita yang mengosongkan minda kita dari dunia, lalu Allah beri kita ketenangan.
Masya Allah, Samsiah Johar, moga suaminya diberi kebaikan. Tolong pujuk orang-orang yang sakit ni dengan redha. Memang sukar untuk mereka redha. Tapi kalau sakit tak menyebut banyak nama Allah, kat mana lagi kita nak bersandar? Allah yang bagi sakit, Allah yang bagi ujian pada kita sahabat. Kita serahkan pada Allah. Serahkan banyak-banyak pada Allah. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Barulah kita nampak kan? Allahu Akbar. Apa lagi? Dan mereka juga tidak pernah memikirkan hari esok, juga masa depan. Oleh sebab itu pada hari ini maupun hari esok, dalam kerja maupun hasilnya, dan pada awal maupun akhirnya, mereka merugi. Siapa yang merugi? Orang-orang kafir. Hanya nak senang di dunia. Kita nampak dia senang, tapi di sisi Allah dia merugi. Allahu Akbar sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia merugi. Sebab tu kan saya sembang dengan orang-orang yang pernah diuji. Kadang-kadang mereka rindu suasana ujian tu sahabat. Sebab saat itu mereka merasa sangat dekat dengan Allah. Anda mula faham kenapa Allah beri kita ujian. Allah rindu akan ratapan kita yang paling ikhlas, kosongkan jiwa kita dengan dunia, hanya mencari Allah semata. Allahu Akbar. Memang demikianlah kehidupan itu diciptakan. Hujungnya adalah kefanaan. Kehidupan adalah minuman kotor yang merupakan campuran berwarna yang tidak pernah tetap. Terkadang nikmat, terkadang sengsara, terkadang tekanan, terkadang kelegaan, terkadang kaya dan terkadang miskin. Masya Allah sahabat-sahabat, inilah hidup. Kalau duduk diam je, mak ni kan duduk kat sini, kan? Memanglah mak ni duduk kat sini. Ada ustaz dengan ustazah kat situ, kan? Kalau kita tak angkat dia, dia boleh bergerak ke tak? Sebab dia benda mati. Hei orang yang hidup, selagi hidup ni biasa campuran warna yang tidak pernah tetap. Terkadang nikmat, terkadang sengsara, terkadang tekanan, terkadang kelegaan, terkadang kaya, terkadang miskin. Terkadang hujan, terkadang surut airnya. So tempuh saja, lalui saja dengan menyerahkan semuanya kepada Allah. Allahu Akbar. Yang sakit Allah sembuhkan, yang nak melakukan operation, saya terbaca sekali lalu je, Allah permudahkan. Saling kita mendoakan sahabat-sahabat la tahzan. Seorang penyair mengatakan, kita semua berputar dalam suatu putaran. Semua kita ni sedang melalui circle masing-masing. Kita sedang melalui satu putaran. Kemudian baik yang berharta maupun yang papa, anda dengar betul-betul, semua kita ni sama manusia. Baik yang berharta maupun yang papa kedana miskin piong, kembali ke lubang yang bahagian dalamnya berongga. Anda faham? Satu lubang yang dalamnya berongga, manakala bahagian atasnya dilapisi papan. Ingat mati sahabat. Apa yang kita kejar kat dunia ni, please ingat mati. Allah ya Karim. Kesudahannya semuanya adalah seperti apa yang disebutkan oleh firman Allah dalam Al-An'am ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian mereka, yakni hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu kepunyaannya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Allahu Akbar. Semua kita sahabat, bila ingat mati, kita akan slow down maksiat pada diri. Ingat mati, mati ni pasti. Tengok saudara kita semalam, mesti berseronok nak naik kapal pesawat ringan. Seorang mati kembali, mudah-mudahan Allah syurgakan. Kita doakan saja yang baik-baik. Kita tak tahu sahabat, kita boleh bercakap, apa kerja duk naik kapal terbang macam tu kan. Kalau nak saya naik kapal terbang, naiklah, duduk sandar, tak payah nak sibuk bawa kapal terbang. Kita boleh bercakap. Allah kata ajal dia. Maknanya sihat-sihat boleh mati. Tiba-tiba semalam ada
Apa ibu yang kematian anak lemas. Macam-macam hari-hari kita dengar. Ya Allah, kalau benda macam tu berlaku kepada saudara aku, tak mustahil boleh berlaku pada aku. Mati tu tiba-tiba. Allah ya Karim. Kalau mati tu ada signal, senang. Ustazah, kenapa baik sangat Ustazah? Lambat lagi nak mati, lagi 20 tahun sempat kot bertobat. Kan sahabat? Kalau ada signal, senang. Lambat lagi ni. Kan? Nantilah sebulan sebelum mati baru buat amal salihat. Senang. Ada, boleh Google tarikh kematianku. Kalau boleh Google, silakan. Try Google. Tarikh mati Muzayyanah Abdullah. Kalau boleh Google, senang sahabat. Tak ada gilek porcit dalam Google. Okay, kita tutup dengan renungan. Berapa dah? Berapa orang menonton? Kenapa handphone saya jadi macam ni? 8.41 lah sahabat. Saya sambung besok lah renungan ni. Renungan ini Ilya Abu Mahdi ni dia tak ada yang berapa syok sangat ke hati. Yang paling syok hari ni adalah perbahasan bab 278. Serius, sangat best. Sangat best kenapa? Sebab Ustazah merasakan best kepada hati Ustazah. Bila Ustazah baca, ya Allah Tuhan, betul dah aku nak mengeluh apa lagi. Aku nak meratap apa lagi sahabat. Yang Engkau beri pada aku ni sebagai satu tangga-tangga menuju syurga. Engkau kuatkan aku ya Allah. Engkau kuatkan aku ya Allah. Engkau kuatkan aku ya Allah. Hanya minta dengan Allah sahabat. Moga Allah ampunkan kita. Moga Allah angkat darjat kita. Moga Allah sayang kita sampai kita dimasukkan ke dalam syurga. Itulah kejayaan. Okey, sahabat-sahabat La Tahzan, macam boleh kawal emosi, boleh kawal perasaan, boleh kawal diri. Ubah-ubahlah, berhenti-berhentilah perangai yang tak senonoh, yang apa-apa entah sebelum ni. Jumpa orang nak menyeringai, jumpa orang semua salah, kita je betul. Amboi kemain. Kau dah kenapa? Kita nak masuk syurga. Biar pi orang buat kat kita, jangan kita pi buat dekat orang. Buat apa? Buat zalim. Bye-bye. Sayang semua kerana Allah. Doakan semua urusan saya yang baik-baik untuk dunia dan akhirat dipermudahkan Allah. Begitu jugalah doa saya untuk semua anda. Saya sayang sahabat La Tahzan macam saya sayang diri saya sendiri. Bahkan mungkin lebih daripada itu sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.